Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar DVM tahun 1 yang tengah mengambil kursus Basic Microcontroller. Alright. Okay, jadi video ini pada hari ini saya akan kita akan sebenarnya akan revise balik lah. Okay, revise balik kaedah, teknik dan teori di sebalik penggunaan input dan output untuk microcontroller, dan saya akan bagi example, contoh untuk microcontroller PIC 16F 887 ataupun PIC 16F secara general lah. Okey. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah satu sebagai lecture lah, satu sebagai lecture, satu lagi adalah sebagai pengukuhan. Okey, sebab saya perasan ramai lagi yang tidak mahir untuk membaca dan untuk membuat program dan kod bagi memanipulasikan input dan mengeluarkan output yang betul. Okey, jadi soalan-soalan, kalau sebelum ni kita tengok kepada soalan exam, dia akan bagi kendalian dan tuan-tuan dan puan-puan kena buat program daripada kendalian itu. Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan tak mampu nak tengok ataupun tak belum lagi mahir untuk membuat pembacaan input dan output yang betul lah. 1 jadi 0, 0 jadi 1 dan sebagainya. Okey, jadi hari ini kita akan tengok balik. Di samping itu kita akan refresh apa yang kita dah pelajari sebelum ini iaitu digital electronic. Okey, sebenarnya digital electronic ni adalah satu tunggak, satu asas kepada microcontroller. Okey, jadi hari ini kita akan tengok kepada input dan output. Sebelum kita tengok kepada ini, pertama sekali saya nak tunjukkan adalah okey, apa yang kita maksudkan dengan input. Alright. Jadi input kalau dalam bahasa Melayu dia adalah masukan. Kalau kita tengok dekat gambar rajah yang disediakan dekat sini, saya dah lukis 3 jenis input yang kebiasaannya kita akan tengok lah. Okay, selagi ada apa-apa sistem digital, sistem berdigit, sistem elektronik, input dia tak akan lari daripada 3 ini. Okay, jadi kita akan ada okay, saya akan conteng sedikit. Kita akan ada satu kaedah pensuisan. Okay, kaedah pensuisan ni kita boleh gantikan dengan sensor. Okay, ada penderia lah, kalau bahasa Melayu ada penderia. Dan kita akan ada perintah pull. Okay, sama ada dia pull up pergi ke 5 volt ataupun dia akan pull down pergi ke 0 volt ataupun ground. Okay, dan kebiasaannya kita akan ambil nilai di tengah-tengah itu sebagai voltan masukan, voltan input. Okey, kalau dalam erti kata lain, kalau kita belajar dalam sikit teori lita, okey, VI ini adalah sebenarnya lita ini adalah lita pembahagi voltan, voltage divider circuit. Jadi voltage divider circuit ni kebiasaan memang kita guna di dalam aplikasi digital dan juga microcontroller untuk menghasilkan input yang stabil. Okey, maksud saya input yang stabil adalah input tu tidak susut secara perlahan. Okay, jika dia 1, jika dia on, maka dia akan hidup 1, 5 volt. Jika dia mati, maka dia akan memberikan pulangan kosong ataupun ground. Okay, apa yang saya maksudkan dekat sini, kita akan tengok selepas ini satu persatu. Okay, jadi untuk case ini, tengok kepada image yang nombor 3. Image yang ketiga ni. Okay, jadi image yang ketiga ini adalah satu konfigurasi yang di mana saya menggunakan rajah blok I itu sebagai input module. Okey. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan ataupun pernah buat menggunakan modul Arduino ke sensor pengesan cahaya kan. Okey, photoresistor, kebiasaannya dia akan ada satu perintah boleh laras untuk adjust kepekaan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan adjust. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan adjust adalah dia punya pull resistor itu. Okey, supaya dia boleh memberi nilai yang lebih sensitif, memberi maklum tindak balas yang lebih cekap, sensitif. Okey, ataupun tuan-tuan dan puan-puan tak nak dia terlampau sensitif, jadi tuan-tuan dan puan naikkan nilai rintangan itu. Okey, jadi input, tengok kepada arrow ni, dia sentiasa akan masuk. Okey, sentiasa akan masuk ke sesuatu tempat lain. Okey, dalam contoh ini kita akan fitkan dia kepada pengawal micro ataupun microcontroller. Okey, jadi saya teruskan dekat sini. Okay. Jadi untuk logic level, sebelum kita sambung kepada
contoh-contoh, ingin saya tekankan di sini bahawa logic level dan aktif ini adalah satu istilah yang sangat penting supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak keliru bila kita tengok dan cuba untuk memahami truth table, jadual kebenaran. Kita nak memahami if else struct itu ataupun while loop. Okey, pentingnya untuk tekankan dekat sini adalah nilai 1 dan 0. Okey, 1 dan 0, di mana 1 itu kita samakan dengan high dan 0 itu kita samakan dengan low. Okey, 1 itu high, 0 itu low. Dan tidak semestinya high itu bersamaan dengan on, dan tidak semestinya low itu bersamaan dengan off. Okay, ini adalah satu penekanan yang saya rasa kena tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Okay, bahawa high itu tak bermakna on, low itu tak bermakna off. Okay, kalau boleh kita kurangkan penggunaan perkataan on dan off ini. Okay, secara umum, maksudnya kita gunakan on dan off itu secara spesifik kepada contoh yang diberikan. Okay, bila saya kata 1 saja, saya maksudkan high, bukannya on, alright? Okay. Okay, jadi apa yang kita maksudkan dengan aktif? Mari kita lihat kat sini. Okay, ini adalah contoh lita yang kita panggil sebagai lita aktif high. Lita aktif high. Okay, apa yang dimaksudkan dengan lita aktif high adalah kita cuba untuk isikan jadual kebenaran yang ada pada sebelah kanan itu dan cuba dapatkan boolean expression dia. Okay, ungkapan boolean kita cuba dapatkan daripada lita ini. Okay, jadi lita ini ada dua state. Saya buat satu adalah state sebelah kiri. State sebelah kiri itu adalah sebelum, dan state sebelah kanan itu adalah selepas switch itu ditekan. Jadi saya namakan switch itu sebagai A, dan saya namakan voltan masukkan itu sebagai VI. Alright. Jadi untuk kes pertama, kes yang berada di sebelah kiri ini, okay, switch tidak ditekan, maka saya akan ungkapkan dia sebagai kosong. Okay, yang ini. Okay, low. Okay, apabila switch itu dalam keadaan low, kita cuba trace. Okay, VI itu dia direct sambung ke ground. Okay, apabila VI itu direct sambung ke ground, maka dia akan memberi nilai 0 volt. Okay, jadi apabila switch tak ditekan, maka nilai VI adalah low. Alright. Jadi kita tengok kepada yang sebelah kanan. Apabila switch ditekan, maka ungkapan dia adalah A adalah 1. Ini adalah switch yang ditekan. Okay, apabila switch ditekan, maka VI pula akan sambung ke 5 volt. Kenapa dia tak pergi bawah? Okay, sebab kita kena ingat, kalau kita belajar Ohm's law ataupun power law, okay, arus hanya akan mengalir mengikut jalan yang paling kurang rintangan dia. Okay, paling kurang. Okay, macam pergi ke satu tempat kita nak pergi ke pasar contoh. Okay, ada satu jalan A yang lurus, jalan B dia ada bengkak-bengkok. Okay, jadi jalan mana yang kita nak pakai? Kita akan ambil jalan yang lurus kan. Jadi dekat sini, dekat bawah tu, dekat sini ada rintangan 10K. Jadi dia tak akan ambil jalan ni, dia akan ambil jalan yang direct. Alright. Jadi sebab itulah nilai VI pada masa ini adalah 5 volt. Adapun high, jadi kita namakan dia 1. Okey. Jadi VI itu kita ambilkan logic level dia adalah 1. Okey. Jadi lengkaplah jadual kebenaran kita, truth table, maka kita boleh tengok bahawa nilai VI itu adalah sama dengan nilai A. Okey, bila A kosong, VI kosong, bila A 1, VI pun 1. Jadi ini adalah ungkapan booleannya, VI bersamaan dengan A. Okey, jadi ini adalah digital elektronik yang tuan-tuan dan puan-puan kena mahirlah sebelum tuan-tuan dan puan-puan cuba untuk menuliskan apa yang terkandung dalam jadual kebenaran ini kepada kod program. Okey, kita tengok kepada active high. Yang tadi ini adalah active high dan yang ini pula adalah active low. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, perbezaan dia adalah kedudukan dan posisi perintang dan switch itu diterbalikkan. Kalau tadi perintang berada di bawah, switch berada di atas.
ke 5 volt, perintang di 0 volt. Yang ini terbalik. Okey, perintang pada 5 volt, switch direct ke ground. Okey, jadi bila switch tu tak ditekan, kita cuba trace sekali lagi. Okey, dia akan VI itu akan sambung kepada 5 volt. Maka VI itu 5 volt yang akan membawa kepada 1. Okey. Dan apabila switch ditekan, okey, seperti saya kata tadi, dia akan sambung ke jalan yang paling dekat, iaitu ground. Maka VI akan membawa nilai 0 volt ataupun logic state 0. Alright, jadi daripada truth table ni kita boleh dapatkan ungkapan boolean dia bahawa VI itu adalah terbalik daripada V. Betul tak? Kalau B kosong, VI 1. Kalau B 1, VI kosong. Maka kita boleh tuliskan bahawa VI itu adalah B inverted ataupun B bar. Okey? Jadi B bar. Jadi pentingnya kita tengok, kalau untuk active flow, kebiasaannya kita akan letak bar dekat atas. Okey, kita akan letak bar dekat atas. Okey, active flow. So itu tuan-tuan dan puan-puan kena tengok. Kena tengok kepada peranti itu. Okey, apa yang saya maksudkan dengan itu, kita akan nanti saya akan tunjukkan example untuk kita tengoklah sama-sama, right? Okey. Jadi setelah kita tengok kepada dari segi litar dia, alright, dari litar mesti ada program. Itu adalah microcontroller, embedded system kan. Dia mesti ada komponen hardware dan komponen software. Jadi macam mana kita nak check input di dalam kod? Okey, jadi ada dua kaedah yang kita biasa gunakan. Dia ada 3 sebenarnya, tapi untuk tujuan ini saya akan gunakan 2. Iaitu yang pertama sekali adalah if else statement. Di mana if else ni adalah satu function. Okey, satu function yang akan semak, dia akan check input itu dalam keadaan high ataupun low, dan dia akan membuat sesuatu sekiranya input itu menepati syarat. Okey, saya akan tunjuk dalam example. Dan yang kedua adalah while loop. Saya pernah ajar tuan-tuan dan puan-puan while loop pada kelas yang sebelum ini. Okey, while loop pun sama, tapi dia bukan function. While loop ni adalah satu loop. Okey, di mana kalau dalam loop ini dia akan semak, selagi loop itu argument dia betul, dia akan jalankan loop itu ulang-ulang. Okey, dan yang ketiga ni adalah tips lah, bukan tips, sebenarnya perbezaan. Kenapa kita kena tengok ada 2 equal syntax itu? Okey, dan apa perbezaan dia dengan satu syntax equal, satu simbol equal ni? Apa beza dia? Alright. So next, let's see. Alright, so dekat sini kita tengok kepada if else statement. Okay, jadi apa yang tuan-tuan dan perempuan kena tumpukan perhatian dekat sini adalah simbol ini, kotak. Okay, if A double equal 1. Okay, apa yang dimaksudkan dengan sini adalah jika A, okay, jika A itu nilainya 1. Okey, jika A nilainya 1, maka tuan-tuan dan puan-puan buka kurungan golong itu, parenthesis golong itu, dan di dalam garisan kuning tu do something tu adalah apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak buat sekiranya input itu memberi nilai 1. Okey, contoh saya nak saya nak hidupkan LED. Okey, LED saya pasang dekat RB7. Maka RB7 assign kan 1. Contohlah. Okey. Okey, tetapi untuk setiap if dia mesti ada else. Dia tak boleh hidup seorang-seorang. Okey, kalau ada jika, dia mesti ada maka. Okey, dalam sains kan. Jika maka. Okey, jika maka. Okey, jadi ini jika maka. Yang kedua adalah else, tapi else itu maksudnya adalah selain daripada condition itu. Okey, apa yang dimaksudkan dekat sini? Kalau atas tadi jika A nilainya 1, maka else dia adalah jika A nilainya bukan 1. Okey. Ada 2 lah kat sini. Jika A 1, else itu adalah jika A bukan 1. Okey, dan boleh buat benda lain. Sekiranya bukan 1, boleh buat benda lain. Jika A 1, boleh buat benda lain. Okey, contoh saya nak padamkan LED tu. Okey. Okey, mana eraser? Okey. Alright. Okay, saya padamkan yang tak berkaitan.
Intus eraser. Okey. Okay. Tak apa. Okey, tak apa. Contoh-contoh sikit lah. Okey. Jadi jika A nilai dengan 1, maka kita akan buat sesuatu, dan else itu membawa nilai yang bukan 1 dan dia akan buat benda yang lain. Okey. Boleh tak buat benda yang sama kalau ni? Boleh, tapi kalau buat benda yang sama, jadi kenapa kita letak if else kan? Okey, tak masuk akal. Alright. Jadi ini adalah if else. Yang kedua adalah while loop. Okey, while loop ni perbezaan dia adalah lain. Okey, perbezaan dia dengan if else adalah dia menggunakan satu sahaja. Dia tak perlu if dan else. Kalau while, dia gunakan while saja. Jadi while A bersamaan dengan 1, maka buat sesuatu. Okey. RB7 1. High. Kita highkan RB7 sekiranya A itu memberi nilai 1. Okey. Jadi perbezaan di antara while dengan if else, while ini, kalau if else, okey, kita balik kepada if else, sekiranya A memberi nilai 1, maka dia akan run kesemuanya sekali. Dia akan run daripada atas sampailah penghujung function itu, barulah dia akan check lagi input tu sama ada dia kekal 1 ataupun tidak. Tetapi untuk while loop, katakan dia tengah-tengah buat, tiba-tiba nilai A itu menjadi kosong, maka dia akan putus automatik. Dia akan keluar terus. Okey, kalau A tiba-tiba kosong dekat sini, maka dia akan terus skip keluar daripada while loop itu. Itu perbezaan dia. Okey, dia berbeza daripada if else. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu apakah fungsi yang tuan-tuan dan puan-puan nak letakkan dalam microcontroller itu, pengawal makro. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan nak run satu tugas yang sangat panjang dan mesti dibuat kesemuanya, maka tuan-tuan dan puan-puan menggunakan if else. Okay, tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat satu sistem yang ada urgency itu maksudnya dia boleh bertindak balas dengan cepat, tak kisah panjang ataupun pendek, tuan-tuan gunakan while. Okey? Jadi kalau tidak ada kepentingan untuk menyiapkan semua tugasan itu, jadi tuan-tuan dan puan-puan menggunakan while loop. Okey? So, next kita tengok kepada difference between double equal dengan satu equal. Okey? Jadi double equal maksudnya adalah equal. Maksudnya dia akan check. Okey, kalau saya letak dekat segmen dekat sini, sekiranya x double equal 2, dia akan check adakah x dengan nilai yang sebelah kiri dengan sebelah kanan, adakah nilainya sama. Okey, adakah nilai dia sama sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okey, sebab sebelah kiri ni dia memang ada nilai pada sesuatu masa. Okey, adakah nilai itu 1, adakah nilai dia 2, adakah nilai dia 3, adakah nilai dia 4. Alright, itu adalah double equal. Manakala untuk satu equal sign ni adalah a sign. Maksudnya a sign tu maksudnya dibagi nilai ke dalam variable itu. Okey, contohnya sekarang x equal to, okey, kan x ni tadi saya kata ada nilai kan. Okey, fungsi satu equal sign ni adalah dia ambil nilai 2 tu, dia akan masukkan ke dalam kotak ini. Okey, maksudnya sekarang nilai x tu adalah 2. Okey, dia tak check, dia ambil 2 masuk dalam x. Okey, itu perbezaannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena faham perbezaan, dan sekiranya untuk menggunakan if ataupun while, okay, if dan while untuk input, maka tuan-tuan dan puan-puan kena menggunakan sign double equal itu. Okay, sebab dia check, dia bukan nak masukkan nilai, dia check. Tapi kalau nak kawal output, tuan-tuan dan puan-puan menggunakan satu equal saja. Okay, assign. Okay, contoh dekat sini lah. Okay, dekat sini. Jadi apa perbezaan di antara tiga ni? Okay, kita tengok kepada dua dulu, kepada yang dua ke atas ni. Okay, if RB2, okay, ini adalah untuk saya spesifikkan dengan penggunaan PIC. Maksudnya dia check, okay, apa yang dimaksudkan dengan perkataan ini? If RB2 equal 1 adalah if RB2, maksudnya pin B2 adalah bersamaan dengan 1. Okay, maka dalam ini dia akan ada fungsi dia. Okey. Ini adalah example lah penggunaan double equal tu. Manakala untuk while, ini pun samalah. While pun sama. Okey, dia check. Okey. Tetapi kat bawah ni, ini yang saya nak tengok sikit.
Jadi apa perbezaan di antara yang dua ni? Ya, apa perbezaan di antara yang dua ni? Okey, yang dekat atas dia hanya cek RB2 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Sama ada RB2 tu 1 ataupun kosong. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan meletakkan port B dalam if tu, maksudnya dia akan baca port B. Okey, jadi nilai port B dia mesti exactly nilai yang ditekankan dalam argument itu. Okey, yang ini hanya RB2. Manakala yang ini mesti RB7 sampai RB0. Okey, kalau tuan-tuan dan puan basics, yang ini adalah RB7, yang ini adalah RB0. Okey, dia mesti semuanya menepati nilai itu. Kalau tiba-tiba kat tengah tu RB765, RB4 ni dia memberi nilai 1, maka if itu tak akan run. Okay, if itu akan run. Sebab dia kata specifically port B itu mesti adalah nilai ini. Okay, nilai yang diberikan kat sini. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, please consider sekiranya tuan-tuan dan puan nak check satu pin sahaja ataupun tuan-tuan dan puan nak check satu port tu sekali, baca satu port tu. Okay, kalau tuan-tuan dan puan nak gunakan RB2 sahaja, tak kisahlah pin lain tu state dia apa. Jadi tuan-tuan gunakan RB2 lah. Okay. Tapi ada setengah aplikasi dia kena gunakan port lebih-lebih lagi. Contoh nak pakai numpad, numpad, keypad, keyboard, di mana ke setiap bit itu dia memberi signifikan lah, memberi makna. Setiap bit tu memberi makna kepada nilai yang akan dikeluarkan oleh output nanti. Contoh keyboard. Kita akan tengok example pada penghujung. Jadi selepas itu, kita dah belajar pasal input kan. Next, kita tengok kepada output, ataupun keluaran. Alright. Jadi output ini dia punya konsep dia sama. Dia akan ada active high, dia akan ada active low. Untuk contoh dekat sini VO tu saya sambungkan dengan output X. Yang X ni boleh jadi LED, boleh jadi motor, boleh jadi coil. Tak kisah. Motor, coil, LED dan sebagainya. Saya pairkan dengan perintang. Kalau LED kena ada perintang 330 kan, 330. Supaya dia tak hangus. Alright. Jadi kita tengok kepada perbezaan di antara input dan output. Kalau input tadi dia ada switch yang kita boleh kawal kan. Kita boleh kawal switch, kita boleh kawal sensor dan sebagainya. Tetapi untuk output, sama ada state X itu on ataupun off, adapun high ataupun low adalah bergantung kepada VO ataupun voltan output yang dikawal oleh pengawal makro. Jadi yang ini pengawal makro yang buat kerja, bukan tuan-tuan dan perempuan buat kerja. Pengawal makro yang buat kerja. Dia ambil input daripada tuan-tuan dan perempuan dan akan menghasilkan output berdasarkan apa yang ditulis dalam program itu. Alright. Jadi untuk case ini, mari kita lihat. Contoh saya nak gantikan ni dengan LED lah. Untuk case pertama, bila V out ataupun VO itu kosong. Bila VO kosong volt dekat sini, maka kita tengok cara untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk tengok sama ada input itu output itu dalam keadaan high ataupun low adalah untuk comparekan satu di takat VO, satu lagi di takat penghujung sebelah sana. Penghujung dia sama ada dia ground ataupun 5 volt. Kalau ground dia 0 volt, maka kita boleh kata Vx, voltan yang mengalir, voltan yang ada pada X, perbezaan voltan yang ada pada X adalah 0 volt tolak 0 volt, maka tuan-tuan dan perempuan akan dapat 0 volt lah. Maksudnya X tu dia akan low lah. Dalam kes ini low tu maksudnya padam, kan? Tak hidup. Tetapi kalau saya tukarkan, saya letakkan logic state 1 dekat sini ataupun 5 volt. 5 volt. Maka kita tengok kepada pengiraan yang baru. 5 volt tolak 0 volt, maka tuan-tuan dan puan akan ada perbezaan potensi dekat X, iaitu 5 volt. Maka X itu akan high ataupun on. Untuk case ini dia on.
Maksudnya kita boleh katakan bahawa nilai X itu, okay, sama ada dia state dia 1 ataupun kosong, adalah directly sama dengan VO. Okay, X itu adalah sama dengan VO. Kalau VO kosong, X kosong. Kalau VO 1, X pun 1. Okay, jadi yang ini adakah dia active low ataupun active high? Okay, yang ini adalah active high. Okay, active high. Okay, mari kita tengok kepada example yang active low pula. Tadi active high semestinya pay dia adalah active low kan. Jadi perbezaan dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, saya paykan dengan 5 volt. Kalau tadi saya pasangkan dengan ground, yang ini saya pasangkan dengan 5 volt. Okay, kita buat pengiraan. Kalau VO, if VO saya kosongkan, maka Vx, okay, yang ini adalah Vx adalah 5 volt tolak 0 volt, maka tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 5 volt. Okay, jadi kalau VO kosong, Vx dapat 5 adalah keluaran 1. Manakala kalau saya pasangkan VO itu, if VO samaan dengan 5, okay, maka Vx tuan-tuan dan puan-puan akan dapat 5 volt tolak 5 volt adalah 0 volt. Jadi maksudnya memberi nilai kosong. Yang ini kita panggil active low. Okay, bila active low, saya terangkan sekali lagi, kita akan letak VO, balik. Okay, VO bar. Okay, pastikan tuan-tuan dan puan-puan masuk kat sini. Kalau active low, kebiasaannya ada bar kat atas, inverted. Okay, inverted output. Okay, maksudnya dia hidup bila pin itu memberi nilai kosong. Alright. So next, okay, kita cuba buat yang simple punya. Okay, input dan output yang simple. Okay, sekarang ini saya nak buat, di sini ada satu input A dan satu output Y. Okay, jadi syarat dia adalah Y turns on, Y akan hidup when A is pressed. Bila A ditekan, Y akan hidup. A tekan, Y akan hidup. Okay, jadi macam mana kita nak buat jadual kebenarannya? Okey, pertama sekali kita kena ada empat perkara yang tuan-tuan dan puan-puan kena ambil kira, iaitu A, pin dia VO, pin out dia B7 dan Y. 4 state itu tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan ke dalam jadual kebenaran. Sebab dia apa? Untuk kesenangan tuan-tuan dan puan-puan. Pada satu hari nanti tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan jadi expert pasal benda ni dan mungkin boleh skip. Kan, mungkin boleh skip setengah proses yang dekat sini, tapi buat masa sekarang, okay, practice buat benda ini supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan jadual kebenaran dan program yang tepat. Alright. So, mari kita lihat untuk switch, untuk masukkan, adakah dia active high ataupun active low. Kita boleh katakan dekat sini automatically. Nampak? Okey, ada gangguan sikit ya. Okey. Saya main balik kat sini. Okey, kita boleh katakan bahawa dekat sini adalah active low. Okey. Tak ada undo kan? Undo tak? Tak ada. Into eraser, saya cuba padam. Alright, padam. Okay, active low pada input, manakala pada output adalah okay, sekejap, pen saya tak fungsi pula. Okay, manakala pada output adalah active high. Tak boleh pula pen saya ni. Ink tools. Okay, saya kena keluar dululah. Maaf ya. Okay, dapat. Jadi ini adalah active high. Okay, active high output, active low input.
Okey, jadi active low input apabila A saya kosong. Kita tengok kepada sini, saya tukar balik kepada eraser dulu sebab saya nak buang. Okey, tak boleh lah, tak boleh buang. Dia akan lekat dah. Okey, kena keluar balik. Okey. Discard. Okey, tak apa. Okey, apabila A saya kosong, okey, maka BO saya akan 1. Dan apabila switch saya ditekan, BO saya akan memberi nilai kosong. Sebab apa? Sebab active low kan? Active low dia mesti terbalik. Okey, manakala di bahagian output pula dia active high. Jadi apa yang kita boleh letak kat sini, dia direct lah. Direct. Kalau kosong B7, padamlah Y. Kalau 1 B7, maka hiduplah Y. Okey, kenapa pentingnya untuk buat ini? Sebab kita nak translate dia kepada bentuk kod. Okey, pada bentuk kod. Jadi macam mana nak tulis kod ini? Macam mana kita nak tulis? Tukarkan ke dalam bentuk kod. Jadi dekat sini kita kata if, okey, if RB kosong. Okey, kita tak gunakan A ataupun Y ya, sebab microcontroller dia faham port ataupun pin mana yang digunakan. Okey, kalau digunakan pin RB kosong, maka kita guna letak if RB kosong double equal low. Okey, maka RB7 equal high. Okey, equals to high. Okey, else RB7 equals low. Okey, ini adalah hasil yang kita boleh yang kita dapat daripada program itu. Okey, jadi macam mana saya dapatkan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan? Ambil dekat sini. Kalau RB kosong low, maka RB7 high. Okey, else itu automatically bermaksud kalau dia bukan kosong lah. Ini dalam else tu. Okey. Okey. Faham ya? Okey, tak, maksudnya tak ada masalah lah. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan faham konsep dia. Okey. Jadi selepas ini, yang ini kita advance sikit. Yang ini yang kebiasaannya kalau exam dia akan keluar yang macam inilah. Dia akan keluar macam ini. 7 segment dia gabungkan dengan apa? Dengan numpad. Okey, jadi numpad ini kita anggap dia proses dia dalam binary lah. Binary ya. Dia kalau tuan-tuan dan puan-puan tekan 1, maka yang dia akan tengok dekat sini, dia akan hantar 0001. 0001. Betulkah? Salah. Bukan ah. Dia mesti okey, yang ini adalah B4, yang ini adalah B0. Okey, kita baca macam 0001. Okey. Sekarang ini soalan saya adalah display 1 when 1 is pressed. Maksudnya bila butang 1 ditekan, dia akan display nombor 1. Okey, nombor 1 ni kita direct ambil BC lah. BC. Okey, BC itu sebab yang ini. Okey, 2 ni menyala, yang lain itu padam. Okey, jadi ini saya ambil ini A, B, C, D, E, F, G. Let's say. Okey, ada tak trik dekat sini? Ada tuan-tuan dan puan-puan. Trik dia adalah tuan-tuan dan puan-puan kena tahu yang mana active low, yang mana active high tadi tu. Okey, jadi apa yang tuan-tuan tengok adalah kat sini. Okey, tadi hilang pula. Okey, kat sini. Okey, ini yang tuan-tuan dan puan kena tengok. Okey, ground automatically bermaksud active high. Okey, manakala tuan-tuan dan puan tengok 5 volt automatically bermaksud active low. Okey, jadi bila active low kan, bila active low, kita cuba dulu.
kalau saya nak hidupkan B dan C tu, okey, kita gunakan port D kan, port D untuk nombor 1. Okey, 0B, kita hidupkan B dan C. Okey, so A dia kosong, B hidup, C hidup, D off, E off, F off, G off kan. Okey, tetapi oleh kerana dia active low, kita kena terbalikkan. Okey, okey, active low 0B 1 1 1. Okey, tak cukup ni, ada 1 kosong kat sini. Okey, sebab dia mesti 8 bit lah tuan-tuan dan puan-puan. 1 1 1 1. Okey, 1 0 0 1. Okey, 1 0 0 1. Ini adalah output yang kita nak. Okey, this one. Sebab apa? Sebab 7 segment itu adalah active low, ataupun dipanggil sebagai common cathode. Okey, common cathode. Okey. Jadi kita cuba buat input pada boolean. Okey, input pada boolean dan output. Okey, IO boolean. Okey, bukan truth table, IO ah. Okey, jadi input boolean adalah okey, simple, B bersamaan dengan apa-apalah input dia. Okey, A. Okey, let's say saya ambil ini masuk A. Okey, yang ini adalah X. Okey, bersamaan dengan A. Okey, tetapi untuk output pula port D tu dia mesti terbalik. Okey, X bersamaan dengan D bar sebab dia active low. Okey, yang ini active low. Ini adalah active high. Okey, jadi selepas itu kita boleh cuba isi jadual kebenaran. Okey, untuk mengisi jadual kebenaran, okey, let's say ini untuk nombor 0, nombor 1, nombor 2 dan sebagainya lah. Okey. Right, sebabkan saya nak paparkan 1 tadi kan. Okey, jadi untuk active high senang saja. Active high ambil direct lah. Okey, sebab dekat sini direct kan. Okey, tapi untuk active low saya nak paparkan nombor 0. Contoh nombor 0 adalah semua input, semua keluaran output kecuali G kan, kecuali G. Jadi A B C D E F. G je tak. Okey. Jadi A B C D E F. Jadi oleh kerana active low A B, inilah A B C D E F G. Kan? Okey. Betul lah? Ada satu tak lupa kat sini, salah. D0 saya lupa. Okey. Jadi dekat sini saya kena padam dulu. Okey, saya kena padam. Okey, discard. Kita kena mula balik. Okey, lupa D0. Okey, jadi ini adalah A B C D E F G. Okey, yang ini kita tak pakai. Okey, kita tak pakai sebab dia 7 segment lah, tapi ada 8 bit kan. Jadi kalau tak pakai, automatically kita akan letakkan dia 1 lah. Adapun dia sebenarnya kosong, tapi dia active low tadi kan, dia terbalik 1. Okey, jadi untuk nombor 0 ke semua lampu hidup kecuali G. Maksudnya ke semua lampu hidup kecuali G. Okey. Okey, untuk nombor 1 pula yang ini hanya B dan C yang on. Kalau untuk nombor 2 A B G E D kan, A B G E D, yang lain 1. Okey, ini adalah untuk active low. Active low ataupun common cathode. Okey, untuk common cathode. Manakala untuk input dia direct sebab dia active high. Jadi tak kisahlah. Kalau active high direct je. Itu yang senang. Kalau active high senang tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi kita dah ada truth table untuk IO. Alright, truth table untuk IO. Jadi macam mana kita nak tukarkan ke dalam bentuk code? Jadi di sini adalah bahagian if. Yang dekat sini adalah bahagian yang berada dalam kurungan besar. Okey. Jadi kita cuba tukar if
Okey. Jadi yang ni ialah port B kan. If port B, katakan kita ambil B5 sampai B7 itu adalah ini pun silap sebenarnya. Ni ialah B0. B1, B2, B3. Okey, maaf, silap. Okey, katakan B4 sampai B7 itu kita tak kisah. Kita ambil kosong lah. Okey, 0, B, 0, 0, 0, 0. Okey, tadi saya nak paparkan nombor 1 kan. Okey. Okey, saya nak paparkan nilai ni 1. Okey. Jadi 1 adalah 0001. 0001. Okey. Jangan lupa, okey, silap kat sini kalau tuan-tuan dan puan-puan compile yang ini takkan dapat sebab saya menggunakan satu saja istilah simbol sama dengan. Maksudnya kat sini saya padam. Kena gunakan 2. Okay, if port B sama dengan 0B, ada 7 0 dan 1 pada penghujung. Okey. Jadi di bahagian output dia adalah tuan-tuan boleh letak port D assign. Okey. 0B. Okey. 1 1 1 1 1 0 0 1. Maka dia akan paparkan nombor 1 kat situ. Itu cara untuk jawab soalan ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi kena pasti active low, active high untuk setiap input dan output. Buat jadual kebenaran. Tukarkan jadual kebenaran itu kepada kod program. Okey. Jadi itu adalah cara untuk mengisi dia. Jadi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan boleh buat untuk nilai selain daripada 1 lah. Okey. Jadi dekat sini ada tak cara lain nak letak port D ni? Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh letak manually RD7 bersamaan dengan 1. Lepas tu RD6, lepas tu RD5 dan sebagainya lah. Okey, tidak ada halangan untuk tuan-tuan dan puan-puan membuat cara yang satu persatu. Tak ada masalah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lebih biasa menggunakan RD, no problem. Okey, tapi kena ingat basic. Jangan lupa basic, trace dan port tu tuan-tuan dan puan-puan kena revise balik macam mana nak tentukan pin itu mod dia input ataupun output. Itu tuan-tuan dan puan-puan kena tengok baliklah. Saya cover dekat sini hanya untuk cara untuk membaca input dan output. Okey. Jadi dekat kod dekat sini if. Okey. Yang atas ni tadilah. Okey, if port B double equal 0B apa tadi? Okey, 0000 0001. Okey, buka kurungan. Okey, maka RD 7, RD6, RD5, RD4, RD3, RD2, RD1, RD0. Okey. Assign. Okey. Apa tadi? Okey, so cara bacaan dia adalah 7 kosong kat sini kan? Okey, so 1 1 1 1 1001. Okey. 1 1 1 1 1001. Okey, yang ini akan on dua ni. Hidup high. Bukan high, dia low tapi dia on. Itu yang saya kata trick tadi. Dia low tapi dia on. Okey, itu beza dia. Alright. Okey, sudah habis slideshow. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masalah, ada soalan, okey, boleh hubungilah saya dengan Cikgu Sazili dalam Google Classroom. Okey, boleh WhatsApp, dalam grup pun ada. Alright, jadi sampai situ saja untuk sesi lecture hari ini. Lecture lah sebab saya seorang yang bercakap kan. Okey, lecture hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan video ini sebagai rujukan dan panduan sekiranya sangkut nanti buat kod. Okey, jangan takut untuk eksperimen lah dalam Proteus itu, sebab dalam Proteus itu tidak ada short, terbakar dan sebagainya, kapasitor meletup lah apalah, tak ada. Okey, buat dekat situ Proteus tu, eksperimen dalam Proteus dan cari gaya menulis program dan tuan-tuan dan perempuan yang boleh gunakan. Okey, boleh gunakan dan selesa digunakan, sebab untuk programming saya kata tuan-tuan dan perempuan, lain orang lain style dia. Okey, lain orang lain style dia. Okey, tetapi
Walaupun style dia berbeza, tetapi kena ambil daripada asas core yang sama. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Core dia sama. Kena ambil truth table, boolean expression, buat kepada quote, buat kepada lita. Okay? Trial and error. Kalau kita buat dalam ni lah, tak ada masalah kita buat trial and error, supaya tuan-tuan dan puan-puan lebih faham dan dapat berjaya untuk menjawab mungkin PA, mungkin PB khas nanti. Kita tengoklah yang itu. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa lagi, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.